Okay ya, good morning. Hari ni kita sambung ya PDPC kita tentang next subtopik iaitu respirasi sel dan juga fotosintesis lah. Okay ya. So kita lihat, kita buat yang pertama dulu tentang respirasi dulu. Okay ya. So respirasi, kita lihat respirasi. Respirasi. Okay, respirasi terdiri daripada dua jenis lah. Okay, terbagi kepada dua. Okay, satu dikenali sebagai respirasi luar. Okay, respirasi luar. Okay, respirasi luar. Satu lagi dikenali sebagai respirasi dalam. Okay, respirasi luar dan respirasi dalam. Okay ya. Respirasi luar ni dia lebih kepada melibatkan pernafasan lah. Okay ya, pernafasan. Okay. Dan respirasi dalam ni dia sebenarnya lebih dikenali sebagai respirasi sel. Okay ya, respirasi sel. Okay, pernafasan. Kalau kita kata respirasi luar iaitu pernafasan, dia melibatkan proses pertukaran gas. Okay, melibatkan proses pertukaran gas. Okay, pertukaran gas. Melibatkan proses pertukaran gas. Okay, seperti oksigen dan juga karbon dioksida melalui proses tarik nafas dan hembus nafas. Melalui proses tarik nafas dan juga hembus nafas. Okay, melalui tarik nafas dan hembus nafas. Selalunya tarik nafas kita untuk dapatkan oksigen. Dapat oksigen. Hembus nafas tu ialah untuk keluarkan karbon dioksida. Keluarkan karbon dioksida. Okey. Untuk dapat oksigen, tarik nafas, hembus keluar. Hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida. Okey ya. Sekarang kita lihat respirasi sel pula. Okey ya, respirasi sel ni dia lebih kepada proses pengoksidaan. Okey ya, proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Okey ya, proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Okey ya, di mana proses ini berlaku dalam mitokondria dalam sel. Okey ya, di mitokondria dalam sel. Spesifiknya di mitokondria yang ada dalam sel. Okey ya, mitokondria dalam sel. Dan proses ini sebenarnya dia membebaskan tenaga ya yang digunakan untuk proses hidup. Okey ya, proses ni dia membebaskan tenaga yang digunakan untuk proses hidup. Digunakan untuk proses hidup. Untuk proses hidup. Okay, proses hidup contohnya untuk pertumbuhan. Okay, ya, untuk pergerakan. Okay ya, untuk pertumbuhan pencernaan. Okay ya, semua ni perlukan tenaga. Okay. So apa sebenarnya ialah proses respirasi sel ya? Kita lihat dengan lebih mendalam lagi, kita bincangkan lebih mendalam lagi tentang respirasi sel. Kita lihat. Okey, respirasi sel. Okey ya. Respirasi sel ni dia ialah penguraian, okey ya. Penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Penguraian makanan untuk membebaskan tenaga.
penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Okey. Tenaga yang dibebaskan digunakan untuk semua proses hidup. Okey ya, tenaga yang dibebaskan digunakan untuk proses hidup. Untuk proses hidup. Okey. So dalam proses ini, okey ya, proses respirasi ini dia memerlukan dua perkara, iaitu dia memerlukan oksigen dan karbon dioksida, oksigen dan juga glukosa. Okey ya, silap. Dia memerlukan oksigen dan juga glukosa. Okey ya. So oksigen ni didapati melalui proses respirasi luar, iaitu semasa kita tarik nafas. Okey ya, tarik nafas untuk dapatkan oksigen. Okey ya. Glukosa ni kita dapat melalui proses pencernaan makanan. Makanan dicernakan menghasilkan glukosa. Okey ya. Ya, karbohidrat dengan lebih spesifik, karbohidrat dicernakan kepada glukosa. So sebab tu kebanyakan sumber utama tenaga kita ialah daripada karbohidrat dan juga lemak. Okey ya, karbohidrat atau lemak, okey ya, dicernakan kepada glukosa. Okey. Okey, next one. Okey, semasa proses itu yang diperlukan, apa yang dihasilkan? Kita lihat ya, daripada proses ini dia menghasilkan. Ya. Okey ya, dia menghasilkan 3 produk, iaitu satu ialah karbon dioksida, air dan tenaga. Kita lihat ya, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang dihembus keluar melalui paru-paru, dihembus keluar. Okey ya. Tenaga dalam bentuk ATP, yang digunakan untuk proses hidup. Okey. Dan juga air yang keluar melalui nafas, okey ya, dikeluarkan sebagai wap air dalam semasa hembus keluar nafas, semasa hembusan nafas keluar, dan juga dikeluarkan melalui air peluh, sebagai air peluh. Dikeluar sebagai air peluh. Air peluh melalui kulit. Okey ya, air peluh melalui kulit. So itu ialah maklumat umum lah tentang apa saya kata, respirasi sel lah. So kita boleh ringkaskan ya proses ni dalam bentuk satu persamaan umum ya. Okey, persamaan umum dalam perkataan. Okey, persamaan perkataan bagi respirasi sel. Okey ya, ialah glukosa daripada makanan yang dicernakan bertindak balaskan dengan oksigen, dioksidakan dengan menggunakan oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey ya, ini adalah ringkasan dalam persamaan perkataan bagi respirasi sel. Okey.
Itu ialah untuk respirasi sel. Okey. Kita sambung ya kepada proses fotosintesis pula sekarang. Kita lihat proses fotosintesis. Okey, apa itu fotosintesis? Okey ya, kita lihat apa itu proses fotosintesis. Okey, fotosintesis. Okey, fotosintesis dengan ringkasnya ialah satu proses di mana tumbuhan hijau mensintesiskan makanan dengan sendiri. Okey ya. Proses di mana tumbuhan hijau mensintesiskan makanan sendiri. Mensintesiskan makanan sendiri. Okey ya, mensintesiskan makanan sendiri. Kita lihat dengan lebih detail lagi. Dia sebenarnya menghasilkan makanan dalam bentuk glukosa. Okey ya. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan tu ialah glukosa. So makanan dihasilkan dalam bentuk glukosa. Okay, makanan dihasilkan dalam bentuk glukosa tetapi disimpan dalam bentuk kanji. Disimpan dalam bentuk kanji. Okay, itu kamu kena tahu, dihasilkan glukosa dan disimpan dalam bentuk kanji. Okey. So kalau kamu lihat gambar rajah ni akan menerangkan apakah yang diperlukan untuk proses fotosintesis tersebut. Okey ya. Sebenarnya saya petik gambar rajah ni daripada buku teks. Okey ya, mungkin kamu boleh rujuk ya gambar rajah ni di buku teks. Okey ya. So buku teks rujuk kepada muka surat 64. Okey ya, kita lihat. We try to kaji ya diagram tersebut. Okey, kita lihat. Diagram ni rajah ni dia menjelaskan tentang apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis dan apakah yang dihasilkan olehnya. Okey ya. Kalau kamu lihat daun ni memainkan peranan yang penting untuk proses fotosintesis. Kita pernah bincang sebelum ni tentang sel mesofil palisad ada kloroplas kan. Dalam kloroplas tu ada apa? Dalam kloroplas tu dia ada klorofil. Okey ya. Klorofil ni dia ialah pigmen hijau. Pigmen hijau ada dalam kloroplas. Okey, ada dalam kloroplas. Fungsi utama dia ialah menyerap cahaya matahari. Okey, dia memerangkap cahaya matahari. Memerangkap cahaya matahari. Okey ya, memerangkap cahaya matahari. Okey, so apa yang diperlukan dalam proses ni adalah dua perkara iaitu karbon dioksida dan juga air. Okey ya, yang diperlukan ialah karbon dioksida dan air serta cahaya matahari lah. Okey ya, so klorofil ni dia akan diserap ya, dia diserap. Kalau kamu lihat arrow ni ya, okey. Dia diserap oleh klorofil. So cahaya matahari merupakan komponen yang penting, cahaya matahari. Okey ya. Dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida okey ya, diserap dari atmosfera. Diserap dari atmosfera. Okey. Dan juga diperlukan air. Okey, untuk proses ni diperlukan air. Air ni diserap dari tanah. Diserap dari tanah oleh akar. Oleh akar. Okey ya. Dan apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan daripada proses ni? Kita lihat. Dia akan hasilkan, dia akan bebaskan oksigen yang digunakan. Okey ya, oksigen. Okey ya.
dibebaskan ke atmosfera, dibebaskan. Tadi yang ni diserap, ini dibebaskan ke atmosfera. Okey. Dan juga dia akan menghasilkan glukosa yang disimpan dalam batang, daun, buah dan sebagainya dalam bentuk kanji. Okey. So kalau lihat, kita boleh bina satu persamaan perkataan. Okey ya, perkataan bagi proses fotosintesis. Okey ya, bagi proses fotosintesis dengan ringkasnya kita lihat. Okey ya, dia perlukan karbon dioksida. Okey, nak gunakan lebih darker shade. Sekejap ya, saya tukar pen dia. Okey. Dia perlukan karbon dioksida dan air serta tenaga cahaya yang diserap oleh klorofil, dan proses ini menghasilkan glukosa dan membebaskan oksigen. Okey, itu ialah persamaan umum bagi proses fotosintesis. Okey, itu sahaja lesson untuk hari ini. Kita akan sambung lagi tentang cara-cara nak uji kehadiran kanji dalam daun. Okey, thank you.